Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan kepada anda semua berkenaan dengan Al-Hidayah fil Quran, iaitu hidayah yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, jadi kami akan nyatakan sebab kami pilih tajuk Al-Hidayah fil Quran. Seperti mana kita tahu, Al-Quranul Karim merupakan satu kitab panduan yang membawa kepada hidayah, membawa kepada pembaharuan, membawa kepada keterangan-keterangan yang jelas kepada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sendiri telah dinyatakan, in hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina 'amiluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah salah satu petunjuk yang membawa kepada jalan yang lurus, yang mana ia memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahawa mereka akan memperoleh ganjaran yang sangat besar. Jadi kami akan nyatakan apakah hidayah yang terkandung di dalam Al-Quran dalam slide-slide yang berikutnya, insya-Allah. Baik, Al-Hidayah daripada bahasa adalah ar-rasyad wa dilalah, yang maksud petunjuk dan juga bukti. Yang mana dikatakan hadzallahu lidini yahdi huda, yang mana inilah agama yang mana Allah SWT memberikan petunjuk dengannya. Dan Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Sajadah, awalam yahdilahum, dan tidakkah kami memberikan hidayah kepada kamu. Maksud, tidakkah Allah SWT memberikan keterangan yang jelas kepada kamu di dalam Al-Quran. Dan Allah datangkan perkataan huda atau hidayah yang Al-Quran ini dalam 3 bentuk lah. Yang pertama dengan bentuk hidayah itu sendiri dengan perkataan huda, seperti yang firman Allah SWT dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang kedua adalah dengan perkataan lam, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, maksud segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kami dengan ini, dengan Al-Quran tersebutlah. Dan yang ketiga dengan perkataan ila, wahdina ila siratal surat, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Hidayah daripada istilah telah dijelaskan oleh ulama bahasa dalam 2 makna. Yang pertama, ia merujuk kepada bukti, ad-dilalah wal irsyad, petunjuk, al-bayan dan keterangan yang mana disandarkan kepada para rasul, kepada Al-Quran dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan engkau lah Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada jalan yang lurus. Makna yang kedua adalah ia merujuk kepada kebaikan, kepada taufik, kepada perlindungan, kepada sokongan yang mana ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mampu untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu sukai, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah kepada sesiapa yang Allah suka. Maksud hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Seterusnya, anwa'ul hidayah, jenis hidayah. Ada 5 yang dinyatakan di sini. Yang pertama adalah ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala utuskan dengan Al-Quran dan juga dengan rasul-rasulnya, dan beramal dengannya secara keseluruhan. Maka juga termasuk di sini adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya di sini adalah perlunya untuk mengetahui ilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya secara keseluruhan. Yang kedua adalah firman Allah SWT, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini hidayah bermaksud adalah mengetahui tentang Al-Quran, tentang hidayah yang ada dalam Al-Quran, beramal dengannya, barulah mereka akan menjadi orang-orang yang berjaya. Yang ketiga adalah perkataan ahli syurga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami petunjuk, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan mendapat petunjuk jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi di sini bermaksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan ilham kepada mereka tentang ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Yang keempat adalah hidayah ini dikaitkan dengan ijtibak. Ijtibak di sini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim, dan kami pilih mereka dan kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yang kelima, yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, iaitu dia ialah yang mengutuskan para rasulnya dengan petunjuk dan juga dengan agama yang benar. Jadi di sini hidayah bermaksud iman, dan juga kalau di sini kita tengok dalam ayat ni, wa dinil haqq bermaksud dengan Islam. Jadi kita dapat tahu bahawasanya hidayah dan iman ni berkait,
bergairah rapat, dan itu yang mana Allah SWT utuskan bersama dengan Rasulnya. Sekian sahaja daripada saya persilakan kepada rakan saya, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan tajuk sifat-sifat Al-Quranul Karim. Yang pertama, bahawa tidak ada keraguan tentangnya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, la raiba fih. Baik, yang kedua, bahawa hidayah hanya dicapai oleh orang-orang yang bertakwa, melalui firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, ia adalah jalan yang lurus, firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang keempat, dia memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, benar dan adil dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, bahawa kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran itu sempurna dan terperinci maksudnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim khabir. Al-Quran, inilah Al-Quran, sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Hud ayat yang pertama. Seterusnya, sifat-sifat Al-Quran yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Itu yang pertama, ia adalah jalan yang lurus. Hadis ini datangnya daripada Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jalan yang lurus ini ialah kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Yang kedua, pemberi syafaat kepada para pembacanya. Nabi SAW bersabda, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para sahabatnya, yakni para pembacanya yang sentiasa mendampinginya. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, ia adalah pegangan yang paling boleh dipercayai. Dari Mughirah binti Hasan radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, dia telah berpegang pada pegangan yang paling dipercayai, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Dia berkata lagi, ini adalah Al-Quran. Seterusnya, sifat Al-Quran menurut kaum musyrik. Saya bawakan satu kisah di mana kafir Quraisy bersidang di Darun Nadwah. Kali ini mereka mengambil keputusan untuk bersemuka dengan Nabi SAW. Oleh itu mereka telah menghantar Al-Walid bin Al-Mughirah, di antara orang yang paling berpengaruh di kalangan mereka, dan Al-Walid ini disegani oleh semua orang Arab. Al-Walid ini merupakan bapa kepada Sayyidina Khalid, yang mana juga merupakan pakar bahasa Arab, malah orang yang paling fasih di kalangan orang Arab pada waktu itu. Maka datanglah Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu Nabi SAW. Bagi Nabi SAW, Al-Walid ini macam orang yang datang untuk menyerah diri kepada baginda. Jadi Nabi SAW membacakan beberapa ayat kepada Al-Walid, mana orang yang paling fasih di kalangan Arab ketika itu. Antara ayat yang dibaca oleh Nabi SAW iaitu ayat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, Inna Allah la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, dan juga beberapa ayat yang lainnya. Setelah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW ini, ayat ini telah menguasai seluruh fikiran dan panca indera Al-Walid. Al-Walid berasa sangat takut. Dia tahu yang sedang bercakap di hadapannya itu adalah Shadiqul Amin. Jadi yakin bahawa kata-kata itu bukanlah dari Nabi SAW tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Walid bangun dari pertemuan itu dalam keadaan lemah nonglai, malah tak mampu untuk bercakap apa-apa lagi kerana terlalu takut, terpegun
dan juga tersentuh sebenarnya setelah mendengar bacaan Al-Quran dan Nabi SAW secara terus. Di sinilah kita boleh lihat berlakunya kebesaran kalamullah itu. Sedangkan sehinggakan orang musyrik yang masyhur dengan kefasihannya, kearifannya dalam bahasa Arab, mengakui sendiri, terkesan dan mengakui akan kebesaran Al-Quran dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang kelima, kepentingan Al-Quran dan kesannya terhadap jiwa. Setiap Muslim harus memiliki kepastian yang lengkap tentang kepentingan Al-Quran sebagai pendidik, pembimbing dan pembaharu bagi semua aspek kehidupan. Berdasarkan pengucapan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keterkaitannya dalam segala hal, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat ke-38, "Ma farratna fil kitab min syai'." Dan juga pada surah An-Nahl pada ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Sebaliknya, renungan, pertimbangan dan pengaplikasian sesuatu surah atau mana-mana surah pun sudah memadai untuk membimbing manusia untuk kebaikan dan dunia akhirat. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang surah Al-'Asr bahawa seandainya Allah tidak menurunkan melainkan surah ini, nescaya ianya surah Al-'Asr itu telah mencukupi untuk manusia. Dan juga terdapat dalam dalil ilmu Al-Quran oleh Al-Zarkashi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Pada surah Al-A'raf ayat ke-31. Dan ia adalah satu ayat yang mengumpulkan prinsip-prinsip kesemua ketepatan hukum, maka ia mengumpulkan perintah, larangan, respon dan pilihan. Ibnu Rajab meriwayatkan dalam Jami' al-Ulum dan Al-Hakam bahawa ayat ini pada surah At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Nabi membacakannya kepada Abu Zar dan berkata kepadanya, seandainya semua orang mengambil ayat ini, nescaya sudah cukup bagi mereka. Ibn Rajab berkata, maksud saya jika mereka mencapai ketakwaan dan semua berkumpul, nescaya mereka akan cukup dengan itu demi kepentingan agama. Di sini terdapat beberapa kumpulan pemberita dahulu yang dipengaruhi oleh Al-Quran. Antaranya Al-Baihaqi menyebutkan dalam Syu'ab Al-Iman dari Ibnu Abi Malikah yang berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca Al-Quran dan membaca huruf demi huruf dan banyak menangis dan meratapi. Dan ayat itu berbunyi, "Waja'at sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid." Pada surah Qaf ayat ke-19. Tajuk seterusnya, berdoa memohon petunjuk. Terdapat beberapa doa yang menggesa orang Islam untuk mendapatkan petunjuk. Sebahagian daripadanya adalah wajib dan agama tidak lengkap tanpanya. Dan ada juga yang tidak wajib. Tetapi seseorang Muslim itu tidak boleh meninggalkannya sama sekali kerana keperluannya petunjuk dalam segala urusannya. Dan saya akan sebutkan sebahagian daripada doa-doa ini, iaitu pada surah Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Pada surah Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aufar bin Rasli, nombor metrik 061576. InsyaAllah saya merupakan pembentang yang terakhir yang akan membentangkan tajuk Wasail Hidayah Al-Quran Al-Karim, iaitu Al-Quran sebagai wasilah kepada hidayah. Di sini saya sertakan 8 poin utama dalam tajuk ini, iaitu yang pertama, taufik Allah untuk keberkatan hidayah. Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang kedua pula, beriman kepada Allah kerana ianya menjadi tumpuan utama dalam agama. Beriman di sini bermaksud beriman dan berserah kepada segala perkara yang gaib yang dibawa oleh syariat.
Allah berfirman, "Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula istabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun." Yang ketiga pula, bertakwa kepada Allah kerana ianya adalah cara untuk mendapat hidayah Al-Quran, dan ini disahkan oleh banyak nas. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang keempat pula, mengikuti Al-Quran dan berpegang kepada perintah dan larangannya. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratum mustaqim." Yang kelima pula, menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu kerana ianya menjadi punca kepada penyelewangan dan kebinasaan. Allah berfirman, "Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin." Yang keenam pula, tidak mengikuti syaitan dan langkahnya kerana dia adalah musuh pertama manusia yang mengintainya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innallaha ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang ketujuh pula, ikhlas beribadah kepada Allah dan tauhidnya dan tidak menyekutunya. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan yang ke-8, iaitu yang terakhir, berjuang untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebabnya adalah utama untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.